Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan sambung semula bab 6 iaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, pada minggu lepas kita telah mempelajari subtopik yang pertama, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Kita telah belajar apa itu dikatakan sebagai ideologi komunis. Kemudian kemasukan pengaruh komunis dari China dan kemasukan komunis dari Indonesia. Kemudian kita telah mempelajari penubuhan parti komunis. Kemudian kita telah mempelajari ancaman komunis di negara kita. Bagaimana komunis telah memberi ancaman dan menyebabkan huru-hara di negara kita. Kemudian kita telah mempelajari pengisytiharan darurat. Berikutan daripada ancaman komunis, negara kita telah diisytiharkan darurat untuk mengurangkan lagi ataupun membasmi kemasukan ataupun tindakan oleh komunis. Kemudian kita telah mempelajari apa yang komunis telah lakukan terhadap negara kita. Mereka telah melakukan pelbagai ancaman dan kekacauan. Okey, untuk hari ini kita akan lihat macam mana usaha kerajaan, usaha yang dilakukan oleh tanah Melayu untuk menangani ancaman komunis. Ancaman komunis ni bukan mudah. Mereka ni berusaha untuk untuk menjadikan tanah Melayu ni sebagai republik komunis. Mereka sanggup melakukan apa sahaja cara untuk menjadikan tanah Melayu ni sebagai republik komunis. Di sini kita lihat ada 9 usaha. Ada 9 usaha yang dilakukan untuk menangani ancaman komunis. Yang pertama adalah, kita lihat ya, yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat. Ini step pertama, iaitu yang sebelum ni kita belajar mengisytiharkan darurat. Kemudian cara dia adalah menguatkuasakan undang-undang darurat. Kita tengok apa yang terdapat dalam undang-undang darurat. Yang pertama adalah menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Jadi siapa sahaja yang terlibat dengan komunis tangkap. Tak payah dibicara. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak, sebab komunis pandai putar belit. Jadi macam mana siapa yang disyaki dengan komunis ditangkap tanpa sebarang perbicaraan. Kemudian mengenakan hukuman yang berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Seterusnya adalah menguatkuasakan undang-undang senjata api. Apa yang mereka buat, yang kerajaan buat adalah mengenakan hukuman mati kepada mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Kemudian menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung ataupun lockdown. Ini bukannya lockdown kita ya, lockdown SOP duduk rumah tak nak kena COVID-19. Ini lockdown duduk rumah, memang kena duduk rumah. Makanan kena pandai-pandai lah cari. Sebab lockdown ni perintah berkurung, duduk rumah, semua duduk rumah. Bukannya dia boleh keluar tapi dari ada masa yang ditetapkan lah, tapi lebih ketat daripada lockdown COVID ni. Kemudian adalah mewujudkan kampung baru. Ni kita lihat nanti dekat usaha-usaha yang lain ada. Kemudian mengharamkan Parti Komunis Malaya dan parti yang dianggap sebagai menyokong pergerakan komunis seperti AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air, Peta, Pemuda Radikal Melayu PRAM, PKMM dan Hizbul Muslimin.
Kemudian bukan sahaja nak menangkap, bukan sahaja mengharamkan parti yang berhaluan kiri, tapi menangkap pemimpin yang menghasut rakyat supaya melakukan aktiviti komunis seperti Ahmad Mustaman, Ishak Haji Muhammad, Abdul Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq. Ini kita dah tengok pada minggu lepas. Pemimpin yang terlibat dengan, bukan minggu lepas, rasanya dah lama sih kita dengar tokoh-tokoh ni sebelum ni, bab sebelum ni. Yang terlibat dengan parti komunis. Okey. Yang kedua adalah memperkasa pasukan keselamatan. Memperkasa kawasan pasukan keselamatan. Banyak jenis pasukan keselamatan. Yang pertama seperti cawangan khas. Cawangan khas ni, atau kalau pernah dengar Special Branch, SB. SB sampai sekarang ada. SB ni tugas dia adalah untuk tujuan risikan. Kalau kita ni SB ni je pakai baju biasa je. SB ni je pakai baju biasa, dia akan round. Dia akan tengok, dia sebagai anggota polis yang memberikan maklumat. Dia tak buat tindakan pun, dia sebagai ejen risikan. Dia terdapat dalam anggota polis, tapi dia hanya untuk mendapat maklumat dan beritahu. Dia sebagai ejen risikan. Tugas dia adalah tugasan SB ni adalah tugasan risikan, membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Mereka menyamar sebagai komunis dan mendapatkan maklumat PKM, iaitu Parti Komunis. British mengambil ramai SB dalam kalangan orang Cina. Sebab apa orang Cina? Kebanyakannya orang yang terlibat dalam komunis ni adalah orang Cina. Jadi dia mengambil SB ni di kalangan orang Cina untuk menjejak komunis sehingga kubu persembunyian. Sebagai badan perisik, cawangan khas diberi sumbangan semasa darurat. Okey, SB ni banyak memberi kejayaan, khususnya dalam penyusupan organisasi PKM dan memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Lain seperti Special Constable. Special Constable ditubuhkan dalam rancangan BRICS. Nanti kita tengok rancangan BRICS. Ramai 24,000 orang Special Constable dilatih untuk mengawal ladang dan lombong. Kemudian ada polis hutan ataupun Ranger Police, Ranger Police, Jungle Ranger, lebih kurang macam tu lah. Asalnya dikenali sebagai Flying Squad. Dinamakan Jungle Squad pada tahun 1951, kemudian Jungle Companies. Kemudian pada tahun 1953 pasukan ini disusun dan dinamakan sebagai Police Field Force. Apa fungsi polis hutan ni? Polis hutan ni adalah mereka akan memburu komunis, khususnya di kawasan hutan. Kawasan hutan, dan mereka ni berfungsi untuk membawa makanan, kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu, iaitu Jungle Fort. Mereka ni fungsi dia adalah untuk memburu komunis di pinggir hutan dan membawa makanan kepada pasukan yang menjaga kubu pertahanan. Kemudian kita akan lihat polis wanita. Ditubuhkan pada Ogos 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ni ditugaskan untuk melatih anggota baru dan menyusun pasukan wanita. Sekarang kita tak ada cawangan polis wanita. Sekarang semua campur. Polis lelaki, polis wanita dalam satu pasukan. Kemudian ada Sonoi Prak. Sonoi Prak ni orang perang, ditubuhkan pada tahun 1956. Dalam bahasa senang dikenali sebagai orang perang. Ditugaskan untuk mengesan tempat penyembunyian komunis di dalam hutan. Anggotanya terdiri daripada orang asli. Itu sebenarnya nama orang perang. Orang asli suku Sonoi, Semai dan Temuan. Dikenali sebagai silent killer. Power ni, silent killer. Kat sini siapa ada orang asli,
ada keturunan orang asing, bolehlah mohon menjadi senoi Perak ni. Okey. Kemudian alamak, kita akan lihat banyak lagi ni. Auxiliary police. Terdapat seramai 17,000 anggota auxiliary police di seluruh PTM. Mereka ni mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan Portugis. Mereka ni membantu polis menentang ancaman komunis. Mereka ni lebih kurang macam polis wataniah lah. Polis wataniah, polis simpanan, dan dikenali sebagai polis volunteer reserve, iaitu polis bantuan, ataupun bukan polis wataniah, polis bantuan, polis simpanan. Okey, kemudian ada pasukan askar Melayu. Kebanyakan sebelum ni ramai askar British yang bekerja. Pegawai atas adalah askar British, pegawai bawah adalah pegawai orang Melayu. Pasukan askar Melayu ditubuhkan pada tahun 1993. Mereka ni membenteras gerila komunis di dalam hutan. Kerajaan telah melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam, pasukan bantuan yang lain. Regimen askar Melayu dipersegarkan kepada dari 3 kepada 7 regimen. Regimen ni angkatan tentera lah, battalion. Battalion daripada 3 kepada 7. Kemudian mereka ni, askar ni telah mencapai prestasi yang cemerlang dalam memerangi komunis. Mereka berjaya menumpaskan komunis dan menumpaskan kubu operasi komunis. Kemudian kita ada pasukan askar bantuan daripada luar negara, iaitu negara-negara bekas jajahan British ataupun negara yang telah dijajah oleh British, iaitu Commonwealth. Kita adalah negara yang terlibat dalam Commonwealth, iaitu negara yang telah dijajah oleh British. Kerajaan telah membawa askar Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan Fiji. Terdapat 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di tanah Melayu. Kemudian di Sarawak ada Ranger, Sarawak Ranger, terdiri daripada orang Iban. Mereka ni power dalam selok belok hutan dan membawa cogan kata, iaitu selagi hidup, selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis telah dipusnahkan oleh pasukan ini. Okey, kemudian kita lihat sukarelawan. Ini makcik-makcik yang tidak terlibat dalam polis, mereka terlibat dalam kerja sukarelawan, iaitu Home Guard. Pasukan pengawal kampung, mereka membantu pergerakan bekalan makanan, ubatan dari jatuh ke tangan komunis. Anggotanya diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Teramai 79,000 Home Guard di tanah Melayu. Mereka berjaya membantu mengamankan kampung dan melindungi pekerja lumah biji timah daripada serangan komunis. Kita boleh lihat, ini adalah makcik-makcik ni yang berkain, pegang senapang, bukannya makcik pegang bawang ya. Ini makcik power ni, sanggup berkorban nyawa untuk melindungi tanah air walaupun berkain. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada askar dan polis serta semua yang terlibat dalam menangani ancaman komunis. Al-Fatihah. Okey, seterusnya kita akan lihat yang ketiga adalah mendaftarkan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kalau zaman dulu tak ada IC ni, tak ada IC. Jadi kita tak tahu sama ada orang tu orang tanah Melayu ke orang komunis. Jadi macam mana? Jadi dengan mendaftarkan rakyat sebagai secara rasmi sebagai rakyat tanah Melayu. Dikuatkuasakan pada 23 Julai 1948 di bawah Undang-Undang Darurat. Sebab apa? IC ni mudah untuk pihak keselamatan untuk membezakan orang awam dengan komunis. Jadi orang awam yang tidak terlibat dengan komunis diberikan didaftarkan dengan kad pengenalan. Jika polis datang tengok, awak ada IC tak? Kalau tak ada IC, itu orang tu adalah orang komunis sebab ia tidak didaftarkan. Siapa yang boleh didaftarkan ni? Setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak
yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Sampai sekarang samalah. Kalau 12 tahun ke atas ada IC. Kalau 12 tahun ke bawah ada MyKid. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Sampai sekarang wajib. Kalau tak bawa kad pengenalan, awak tu orang Bangla lah. Ataupun pendatang asing tak apa, izin. Ni kita boleh tengok ya. Macam mana polis check. Awak ada IC tak? Kalau tak ada IC, ni komunis. Kemudian kita akan lihat yang keempat adalah rancangan BRICS. Rancangan BRICS ni dilancarkan oleh Sir Henry Gurney. Kalau pernah dengar sekolah Henry Gurney, ini adalah sekolah yang dinamakan hasil sempena jasa yang dibawa oleh Sir Henry Gurney, iaitu Pesuruhanjaya tinggi British di tanah Melayu. Pengarah operasi dia adalah Lieutenant General Sir Harold Rawdon. Tujuan rancangan BRICS ni adalah untuk memutuskan hubungan Parti Komunis Malaya dengan Min Yuen. Min Yuen ni lah yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat kepada PKM. Bila kita dapat putuskan hubungan semua ni, dapat secara tidak langsungnya dapat melemahkan pergerakan komunis. Okey, seterusnya adalah Kampung Baru. Kampung Baru ni yang kita lihat ni, Kampung Baru KL, kawasan-kawasan bandar ada kampung. Inilah hasil kesan daripada rancangan Kampung Baru. Apa ni Kampung Baru? Mereka yang duduk di kawasan pinggir hutan. Jadi pinggir hutan ni, kat dalam hutan ni ramai orang Melayu. Kita tak tahu sama ada orang tu orang komunis ke orang baik. Itu orang Melayu. Jadi macam mana? Ia bawa orang Melayu di pinggir hutan ni masuk ke dalam kawasan bandar dan duduk di kawasan Kampung Baru. Kampung Baru ni diberi rumah dan dilengkapi dengan elektrik, air, sekolah dan kemudahan kesihatan. Kemudian ada pusat komuniti dan rumah ibadat. Dan ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk memelihara dan memperbaiki kemudahan di Kampung Baru. Bukan itu sahaja, dipagari dengan kawat berduri. Jadi orang komunis tak boleh main-main masuk sahaja. Pada 1992, lebih kurang 423,000 orang penduduk pinggir hutan telah dipindahkan kepada 410 buah kampung baru. Kemudian kita lihat ada tawaran pengampunan. Jadi orang komunis ni yang terdesak, alamak aku tak boleh menang ni, aku nak taubat ni. Boleh, tak ada masalah. Diberi pengampunan. Diberi pengampunan, iaitu menyerahkan diri. Macam mana kita nak bagi dia orang ampun ni? Melalui Radio Malaysia. Surat tawaran pengampunan. Kemudian jadi dulu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak nak iklan. Siapa terlibat dalam komunis boleh diberi keampunan tak? Diberi melalui poster-poster dan risalah dalam bahasa Cina, Melayu, Tamil, melalui pelbagai cara seperti pengangkutan udara, naik kapal, letak risalah dan tabur di kawasan hutan. Jadi orang komunis ini yang baca, oh aku ni boleh bertaubat, boleh kembali seperti rakyat biasa melalui pengisytiharan pengampunan. Iklan wayang gambar pun ada untuk membantu penduduk pujuk komunis untuk menyerahkan diri. Kemudian kita ada kempen, bukan kempen Merdeka ya, kempen Bulan Merdeka tak. Ini adalah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Diisytiharkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Nama kempen adalah Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Cara dia adalah menyuruh penduduk berbilang kaum supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Ahlinya terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita dari pelbagai sektor seperti golongan profesional. Kejayaan hasil daripada Bulan Rakyat Melawan Penjahat ini telah menggabungkan rakyat yang berbilang kaum untuk menentang komunis. Selain itu, dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Seterusnya adalah lockdown, iaitu perintah berkurung. Perintah berkurung adalah tindakan melarang penduduk keluar daripada rumah dalam tempoh tertentu. Macam kita lah lockdown.
dari pukul 8 pagi sampai 8 malam sahaja boleh keluar. Sama je macam ni. Ada tempoh masa luar daripada tempoh masa kena duduk dalam rumah. Tujuannya adalah membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Iaitu orang yang berkeliaran dalam hutan bukan waktu keluar ni, mereka akan disyaki sebagai komunis. Contohnya penduduk Labis, Johor dikenakan perintah berkurang membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Okey, kemudian tindakan penduduk yang enggan